Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuan-tuan puan-puan? Sahabat-sahabat saya di Facebook dan juga rekan-rekan baru mungkin di YouTube channel yang saya akan uploadkan video ini juga kepada YouTube channel dan silakan tekan butang subscribe untuk mereka-mereka yang berada di YouTube channel. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan puan-puan. Kita nak teruskan perbincangan kita, perkongsian kita tentang daripada buku ini tuan, puan, cik puan, sahabat-sahabat semua, daripada buku ini. Anda bisa berbicara. Boleh? Teruskan. Boleh komen tuan-tuan dan puan, komen di Facebook, komen dan share. Share dengan rakan-rakan yang lain, sahabat-sahabat saya di Kepentas, silakan share dengan rakan-rakan lain juga. Saya kongsikan juga dengan grup di KPP, dulu panggil KPP Kepentas Kuala Terengganu. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Apa kabar petang ini? Apa kabar petang ini? Apa kabar? Sila komen. Di mana saya akan buka satu lagi Facebook untuk lihat komen-komen tuan-tuan dan puan. Kalau di sini tak nampak terus komen kan? Nampak komen ke? Di mana saya nampak? Oh, belum ada komen. Belum ada komen daripada ilmu bercakap punya. Alright, alhamdulillah. Apapun, kita nak mulakan. Kita mulakan dengan perbincangan kita petang ini. Mungkin datang komennya daripada page yang saya cross post ke pentas. Selamat datang sahabat-sahabat Kepentas. Kita nak bincang yang ni ke-21, siri yang ke-21 live ini yang kita kongsikan tentang yang kemahiran ke-21. Kemahiran ke-21 ini adalah sebutan yang jelas. Apa dia tuan-tuan? Apa dia tuan-puan? Sebutan yang jelas. Bersedia? Bersedia untuk kita teruskan apa yang dituliskan di dalam buku ini untuk kita kongsikan serba sedikit. Itu latihan yang harus saya lakukan pada diri saya sendiri. Okey? Sudah berapa lama kita? 2 minit 30 40 saat. Alhamdulillah. Terus bersama saya Muhammad Syahrir Rahman untuk kita cerita tentang sebutan yang jelas. Ini adalah kemahiran ke-21 yang cukup penting. Penting untuk semua pengucap awam, siapa juga yang suka untuk berucap, berpidato, bercakap di khalayak dan sebagainya. InsyaAllah, kongsikan dengan rakan-rakan lain. Ini tipsnya yang saya ada membacakan nanti. Ada beberapa tips-tips mudah ataupun senaman-senaman yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan sebutan yang jelas. Boleh, tuan-puan, kita mulakan. Alhamdulillah. Terbaik. Terus subscribe di button YouTube ini. Terima kasih. Saya buat live di Facebook tetapi juga akan di-upload di YouTube. Tuan-puan, cik puan. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan. Buku ini memulakan perbincangannya meletakkan satu ayat. Buka mulut anda dan sebut setiap suku kata dan perkataan dengan jelas. Boleh? Boleh begitu? Buka mulut kita dan sebut setiap suku kata dengan jelas. Perkataan itu sebut dengan jelas. Okey? Jadinya seperti mana yang kita telah lakukan dalam perkongsian sebelum ini tentang mendapatkan suara yang mendalam, begitu juga dengan sebutan yang jelas ini. Sebenarnya ia akan membantu kita meningkatkan mutu suara kita apabila kita belajar dan latih diri kita untuk menyebut
satu-satu perkataan itu dengan jelas. Bagaimana? Bagaimana nak lakukan? Kita kena latih beberapa latihan ni. Latihan kepada otot-otot yang Coach Burhan selalu panggil. Ianya adalah language device. Language device ni kena latih dia. Kan? Bagaimana kita ingin bercakap, melontarkan perkataan itu secara jelas. Wow. Tahap 1, tahap 2, ini tahap 3. Tahap 3 dalam buku ini bercerita tentang bagaimana kita nak mendapatkan sebutan yang jelas. So, daripada buku ini, dia juga menggunakan perkataan artikulasi. Bagaimana dia mengartikulasikan perkataan. Menyebut jelas juga diistilahkan sebagai artikulasi supaya orang dapat tangkap seketul perkataan itu. Boleh? Boleh tuan? Boleh puan? Boleh je puan, sahabat-sahabat semua. Sejelas mungkin kita lafazkan satu seketul perkataan itu. Sesetengah pemidato. Saya tak ambil semuanya, tapi beberapa bacaan ni saya ambil dan kita kupas di sini. Sesetengah pemidato boleh bercakap dengan jelas pada awal ayat, tetapi kata-kata mereka semakin tidak jelas pada hujung ayat apabila mereka kehabisan nafas. Sebab itu, pernafasan penting. Jaga dan lontarkan perkataan. Berapa perkataan yang kita mampu lontarkan dalam satu nafas? Mungkin. Kan? So, hati-hati dan jaga perkara itu, latih sebenarnya. Okey. Kita bersedia? Boleh berikan komen di situ kalau anda bersedia untuk kita mulakan senaman. Ini beberapa contoh yang saya akan kongsikan yang dituliskan di dalam buku ini. Senaman-senaman yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan sebutan yang jelas. Boleh? Angkat tangan. Silakan. Ya, komen. Alhamdulillah. Terima kasih. Terus petang ini kita dalam 7 minit. InsyaAllah sebelum 15 minit kita selesai perkongsian ini. Terus bersama saya, Muhammad Syarif Rahman, untuk kita kongsikan. Ada kat sini ada 5 cara untuk dapatkan suara yang jelas. Okey. Mulakan. Boleh. Terbaik tuan-tuan, puan-puan. Okey, yang pertama kita dah sebut juga dalam perkongsian sebelum ini adalah senaman muka dan mulut. Oh, ada senaman dia. Senaman macam mana? Bagaimana nak senaman? Kemam, dia kata. Kemam senyuman berlebihan. Kemam bergantian. Kemam menggerakkan seluruh mulut anda dari sisi ke sisi. Oh, itu juga latihan. Gerak ke kiri, ke kanan. Lepas tu apa lagi? Membuka, menutup rahang. Kan nampak pula. Tengahnya seluas-luasnya. Lepas tu meniup udara melalui bibir yang sedikit terbuka. Oh, okey. Macam bagi bunyi. Kan? Membersihkan gigi dengan lidah. Okey, bersihkan gigi dengan lidah juga. Buat macam itu. Itu senaman lidah dan juga jelikan lidah. Saya tak tunjukkan kat sini. Anda jelir. Saya tutup. Nanti anda tengok pula, nampak pula kan. Jelir lidah. Tarik kan macam itu. Jelir dan tarik itu semuanya senaman mulut dan muka ni. Mata, muka, mulut. Boleh? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Tunggukan. Sekali lagi. Teruskan. Menyokong. Tekan butang like ke apa ke dekat button itu. Saya tak nampak lagi. Okay, Alhamdulillah. Terbaik tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Butang like dan subscribe di channel YouTube. Latihan suara seterusnya yang kedua. Yang kedua adalah latihan suara dengan konsonan dan vokal.
Konsonan dan vokal. Konsonan, vokal. Konsonan, vokal. Contoh, ba, be, bi, bo, bu, a, i, u. Kan? Di, da, du, da. Da, di, da, du, da, u. Dan sebagainya. Banyaklah. Latihan-latihan yang kita jumpa. Cari kan tempat a, i, o, u. Selalu a, i, o, u. Apalah kan? Latihan-latihan. Do, re, mi, fa, se. Do, re, mi, fa, si, la. Fa, fa, sol, la. Do, re, mi, fa, sol, la. Perkataan-perkataan tu kita latih suara konsonannya. Vokalnya. Keluarkan. Latih. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-puan, adalah membaca dengan suara lantang. Ambil satu artikel, ambil satu buku contohnya, pilih mana-mana rencana atau petikan dan baca dengan suara lantang. Ambil je lah. Mengartikulasikan dan menonjolkan apa yang dibaca. Macam itu. So, contohnya saya memilih rangkap ini ya, membaca dengan suara lantang. Pilih mana-mana rencana atau petikan dan baca dengan suara lantang. Mengartikulasikan dan menonjolkan apa yang dibaca. Jadi, kita tonjolkan suara kita, kita baca, ambil satu rangkap, satu keratan surat khabar ke buku ke, latih baca dia. Kalau ingin dapatkan latihan yang sebegitu dalam kereta sambil memandu juga boleh kita lakukan. Baca ruangan-ruangan iklan-iklan di hadapan dan sebagainya. Kan kita lontarkan suara. Yang keempat, tuan-puan, itu tiga sudah kan? Yang keempat adalah melakukan pintalan lidah. Wow. Tuan tahu, ada yang boleh komen situ macam mana nak pintal lidah kita bercakap dengan perlahan pada mulanya dan kemudian mempercepatkan suara beransur-ansur. Lihat berapa cepat anda boleh pergi. Ini ujian dia. Bagaimana kita buat pintalan lidah ni kan? Contoh, kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Kan ku kikis kuku kaki kiriku. Wah. Dan kita buat laju lagi kan. Kakakku kata kuku kakiku. Pelat juga nak sebut ni. Kakakku kata kuku kaki kiriku kaku. Kan ku kikis kuku kaki kiriku. Lepas itu kita latih laju. Contoh lagi yang diberikan di sini. Cuma cakap. Cumi curi. Cili celah ceret. Lajukan. Adalah yang kita biasa berlatih dengan biawak, buaya. Kan? Red lorry. Yellow lorry. Lepas tu laju-laju kan dia. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Laju terus. Berpintal-pintal perkataan ataupun lidah kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, tuan-tuan dan puan, dah 13 minit. InsyaAllah. Yang kelima ini mudah. Yang kelima ini adalah dengan menyanyi. Menyanyi akan memaksa anda untuk mengartikulasikan kata-kata. Ramai pemidato dalam buku ini tulis mengambil kursus menyanyi sebagai sebahagian daripada pembangunan diri mereka. Wow. Menyanyi akan memaksa kita melontarkan, mengartikulasikan perkataan dengan bijak. Dengan perkataan yang jelas. Okey, 5 sudah Alhamdulillah. Cara betul untuk bercakap bukan perkataan demi perkataan atau kalimat demi kalimat, tetapi ianya bagaimana kita pecahkan menjadi beberapa rangkaian perkataan, berjedalah sedikit antara potongan. Itu perkataan-perkataan besar yang kita ingin lontarkan itu, kita letakkan dalam beberapa ketul dan kita ada jeda-jeda tertentu dan kita sebut secara jelas. Boleh? Alhamdulillah. Sebagai rumusan, ada 5 cara tadi untuk kita latih diri kita menyebut secara jelas. Pertama, senaman muka dan mulut. Kedua, latihan suara dan konsonan dan juga vokal. Membaca dengan suara lantang. Melakukan pintalan lidah. Nampak? Saya pun tak boleh sebut dengan betul. Dan yang kelima adalah menyanyi. Menyanyi.
menyanyi, kan? Alright. So, moga-moga 5 kaedah ini dapat membantu anda untuk melatih. Ini daripada buku, sekali lagi daripada anda bisa berbicara dan sila ke pentas, sila ke pentas untuk bersama-sama kita berlatih. Saya Muhammad Syahri Abdul Rahman daripada Kepentas Kuala Terengganu yang terus akan berkongsi daripada page ini ilmu bercakap dan juga di cross posting ke page Kepentas Kelab Pidato Perdana Antarabangsa. Sambil itu, bantu untuk subscribe di button di bawah ini kepada YouTube channel siapa yang ikuti YouTube video ini. Terima kasih. Sekali lagi, kita akan kongsikan lagi yang siri ke-22 yang berkaitan dengan apa ya? Tunggu kan. Yang 22 adalah sabar tuan-tuan puan-puan. Yang ke-22 nanti adalah jalin perhubungan erat. Banyak saya kongsikan dalam YouTube berkaitan dengan jalin perhubungan erat, iaitu repo dan repo. Sekali lagi, saya Muhammad Syahri Rahman. Tinggal dulu. Kita kongsi lagi dan kita jumpa lagi di lain video yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan bahasa, senikan bicara. Terima kasih.